Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Salma binti Umar. Kami daripada kumpulan 17 akan membentangkan peristiwa Bukit Kepong. Next. Nama saya Nurul Najah binti Husin dan matrik nombor 302039. Dan nama saya Elia Nadila binti Muhammad Fazli, nombor matrik 299266. Nama saya Chua Singging, nombor matrik 298906. Nama saya Farah Amira binti Zulkarnain, nombor matrik 300023. Nama saya Teh Eng Sing, nombor matrik 299757. Agenda kami ialah terdapat 3 iaitu kronologi peristiwa, pengajaran daripada peristiwa bersejarah dan akhir sekali ringkasan untuk segalanya. Next. Okay, saya akan bentangkan tentang kronologi peristiwa Bukit Kepong. Jadi peristiwa ni dia berlaku pada 23 Februari 1950. Pada pukul 5 pagi tu pasukan polis bantuan telah bekerjasama dengan pasukan polis Bukit Kepong, dan peristiwa berdarah ni melibatkan pengganas komunis ramai 185 orang, dan ada insiden tembak-menembak yang berlaku, dan pihak pengganas komunis telah mengarahkan supaya anggota polis menyerah diri, tapi arahan itu langsung tidak diindahkan. Jadi pertempuran terus berlaku sehingga ada 3 anggota polis yang gugur, termasuklah 2 isteri yang berjuang bersama. Jadi melihatkan kekuatan utuh balai polis ni yang terus-terusan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi komunis ni pun menggunakan taktik yang kotor, dan mereka membakar beret kelamin tersebut dan memberitahu semua pegawai polis kat situ untuk menyerahkanlah sahaja, tapi mereka enggan menyerah diri dan bersedia untuk mati. Akhirnya mereka dibunuh, dan lebih menyayat hati pengganas komunis ni dengan kejam ni telah bakar beret kelamin tu dah sebabkan 2 orang wanita dan kanak-kanak rentung di saat-saat akhir pertempuran yang memakan masa 4 jam. Jadi kampung di berdekatan dengan Bukit Kepong tu, penduduk kampung situ terdengar bunyi pertempuran tu, dan pengawal kampung dan juga penghulu ahli pun segera ke Bukit Kepong. Tapi dalam perjalanan mereka ke sana tu, penghulu ahli dan pengawal kampung ni telah diserang, dan beberapa orang diserang komunis, dan beberapa orang tu telah pun terkorban. Next slide. Okay, jadi keadaan semakin tidak menentu sebab pengawal kampung dengan polis ni dia hanya guna senjata rifle dan juga senjata patah, dan komunis pula menggunakan senjata automatik, dan perlawanan ni menyebabkan beberapa orang penduduk kampung pun terkorban, dan penghulu ahli tidak mempunyai pilihan dan terpaksa menyuruh anak buah mereka yang tercedera tu untuk berundur, sementara yang lain diminta untuk bertahan di kawasan Bukit Kepong tu. Jadi benda ni berlaku selama 2 jam, dan pihak komunis berundur setelah berjaya membakar pejabat penghulu dan melakukan rompakan di beberapa buah kedai sekitar kawasan tersebut. Jadi semasa beberapa pengawal kampung ni berjuang untuk bebaskan kawasan balai polis ni, sekumpulan pengawal dari kampung Durian Condong ni pun datanglah bagi bantuan, tapi mereka juga diserang, dan separuh daripada mereka terpaksalah menuju ke Lengah. Jadinya sekitar jam 10 pagi tu barulah mereka tahu tentang serangan ke atas Bukit Kepong tu. Jadi apabila pengawal kampung tu sampai di kawasan Bukit Kepong tu, apa yang mereka lihat cumalah kemusnahan dan mayat-mayat pejuang yang terkorban. Dan semenjak daripada peristiwa tu, penghulu yang ambil alih pentadbiran setelah masuk ke kawasan Bukit Kepong, dan pasukan polis dari MUA pun tiba dan mendirikan balai polis yang baru. Dan masa tu Menteri Besar Johor Datuk Hussein Onn dan penasihat British menetapkan pembangunan balai polis baru yang lebih moden. Dan gambar ni adalah buktilah Menteri Besar Johor datang buat tinjauan selepas serangan balai pada 24 Februari 1950, dan 2 gambar ni pula adalah gambar kenangan anggota polis Bukit Kepong setelah peristiwa berdarah tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan seterusnya dalam pengajaran pengajaran bagi peristiwa Bukit
Bukit Kepong terdapat pengorbanan polis, iaitu peristiwa Bukit Kepong yang telah berlaku telah menunjukkan bahawa polis memainkan peranan yang sangat penting untuk mempertahankan pos polis daripada serangan anggota Parti Komunis Malaysia. Melalui peristiwa ini juga beberapa anggota polis di Bukit Kepong gugur dalam peristiwa ini. Pengorbanan nyawa yang telah dilakukan oleh mereka telah menunjukkan kesetiaan mereka yang sangat tulus kepada negara dan masyarakat. Mereka juga menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam melindungi masyarakat setempat dan rela merelakan nyawa mereka demi keamanan negara. Meskipun serangan PKM ke atas pos polis Bukit Kepong memberikan tekanan yang melampaui, angkutan polis Kepong tetap mampu mengawal tekanan tersebut dengan mengawal emosi. Dan pengajaran seterusnya adalah persefahaman antara kaum. Peristiwa Bukit Kepong memberikan pelajaran penting mengenai keperluan persefahaman dan ini telah menunjukkan bahawa bekerjasama adalah penting dalam keadaan sukar. Dan seterusnya pengajaran yang akan dibentang oleh Caca. Okey, baik. Seterusnya saya akan membentangkan pengajaran yang seterusnya bagi peristiwa yang berlaku dalam Bukit Kepong. Pengajaran. Okey, pengajaran yang seterusnya adalah teknik dan strategi di mana latihan secara berterusan adalah sangat penting untuk melawan pihak musuh, iaitu pihak komunis. Dan pemilihan lokasi yang sangat strategik juga adalah sangat penting agar kita mampu bersedia untuk melawan apa-apa daripada pihak musuh. Seterusnya adalah peranan daripada pihak media. Peranan daripada pihak media adalah juga sangat penting bagi memastikan bahawa informasi yang telah disebarkan adalah benar dan akurat dan berdasarkan fakta. Pihak media juga seharusnya mencegah daripada pemihakan mana-mana pihak, iaitu tidak berlakunya berat sebelah. Dan pengajaran yang terakhir adalah kezaliman dan kekerasan, di mana berdasarkan kronologi yang telah dihuraikan oleh Farah tadi, penggunaan kekerasan dalam mengatasi isu-isu adalah sangat berbahaya dan memberikan trauma kepada masyarakat dalam Bukit Kepong. Dan berdasarkan kronologi itu juga menunjukkan bahawa pentingnya penyelesaian secara rundingan sahaja. Seterusnya saya akan memberikan Sinying untuk menguraikan lebih mendalam mengenai pengajaran bagi peristiwa Bukit Kepong. Sekarang saya akan membentangkan pengajaran yang seterusnya. Pengajaran yang seterusnya adalah pengajaran ketabahan. Pengajaran ini boleh ditunjukkan di mana pihak polis telah diserang dengan kuat oleh pihak komunis Malaya. Walaupun senjata pihak polis itu senjata yang tradisional saja dan tidak boleh melampaui senjata pihak komunis, dan juga bilangan pihak polis itu sangat sedikit tapi mereka enggan menyerah kalah. Dan pengajaran seterusnya adalah pengajaran kepentingan kerjasama. Kerjasama ini boleh dilihat dari segi penduduk kampung menghulurkan bantuan kepada pihak polis untuk menyerang pihak komunis Malaya. Penduduk kampung yang menghulurkan bantuan ini telah membantu meringankan tekanan pihak polis, dan ini juga memberi kesan kepada pihak komunis untuk membuat pengunduran umum. Dan seterusnya, pengajaran yang terakhir adalah pengajaran tidak mementingkan diri. Seperti Farah yang telah membentangkan dalam kronologi itu, ada anggota keluarga bagi pihak polis yang telah ditahan untuk memaksa anggota polis menyerahkan diri. Tetapi anggota keluarga polis itu tidak ingin membuat demikian walaupun mempunyai risiko untuk dibunuh. Oleh itu, anggota keluarga pihak polis itu telah dibunuh sebab tidak mengikut perintah pihak komunis yang menyeru pihak polis untuk menyerah kalah. Itu sahaja daripada saya. Yang terakhir ialah bahagian ringkasan kepada e-magazine.
iaitu dari bahagian kulit belakang magazine. So daripada ringkasan ini dia akan menerangkan peristiwa Bukit Kepong, iaitu pihak yang terlibat dan bertempur iaitu pihak polis dan Parti Komunis Malaya, dan juga tarikh peristiwa bersejarah pada 23 Februari 1950. Seterusnya, ringkasan itu juga akan menerangkan impak kepada rakyat Malaysia yang disebabkan kesan yang tinggal melalui peristiwa berdarah tersebut, dan akhir sekali menerangkan kesimpulan dan kata-kata terakhir kepada generasi muda mengenai sejarah hitam. So, next. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.